Bahan. Baik. Kita mulakan kuliah kita malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam sya'allahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Syaraqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan yang luasnya antara langit dengan bumi. Sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan kemarahan mereka serta mereka itu memaafkan kesalahan mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Alhamdulillah. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau jawatankuasa, sidang jamaah muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi pada malam ini setelah kita bercuti panjang dah. Cuti tanpa gaji kan? Cuti tanpa gaji selama berapa bulan tu saya pun tak pastilah. Tuan-tuan ingat lagi ke saya ni? Kau dah lupa dah? Dah lupa dah dengan Ustaz Muhammad ni? Tak ingat dah? Lama nak cuti kan? Baik. Sebabkan oleh Covid ni kita terpaksa menangguhkan kuliah kita. Tapi kalau tempat-tempat lain tu dah lama dah mula. Bulan 7 lagi dah start dah. Awal bulan 7 dah start lah tempat-tempat lain. Sini lambat sikit sebabkan saya tak pasti kenapa dia. Tak apalah, insya-Allah kita sambung kuliah kita lah ya. Boleh? Saya pun tak ingat dah muka surat berapa. Berapa? 62 Okey. Masih dalam bab apa tu? Bab apa? Menjaga mulut kot, menjaga lidah. Bab pada mensyukuri nikmat lidah, macam tu kan? Pasal pada menyatakan lidah lisan. Lidah dalam bahasa Arabnya lisanun. Jadi kita masih dalam pembahasan fasal yang ketiga. Dan malam ini kita sambung berkenaan dengan perkara-perkara tercela yang dibuat oleh lidah lah. Saya tersilap saya lah. Perkara-perkara yang tegah oleh lidah supaya kita jangan melakukannya. Baik, insya-Allah. Cara mensyukuri nikmat lidah.
Cara mensyukuri nikmat lidah maknanya jangan kita berdusta lah, cakap bohong yang pertama hari itu. Yang kedua, jangan kita mengumpat ataupun ghibah, jangan mengumpat. Kemudian yang ketiga, jangan kita memungkiri janji, jangan kita mungkiri janji. Kemudian yang keempat, jangan kita bertengkar. Okey, jangan kita bertengkar dan berkata-kata sesuatu yang tidak memberi manfaat. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, kan, di mana dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa maksudnya, tuan-tuan? Termasuk daripada keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini suatu benda yang kita dilarang lah, diminta supaya kita meninggalkan. Iaitulah kita bercakap benda-benda yang sia-sia lah, sia-sia, yang main-main, yang tak ada guna, tak ada faedah lah. Sebab apa? Setiap perkataan kita itu akan ditulis oleh malaikat, kan? Malaikat akan menulis sama ada apa yang kita ucapkan tu benda baik ataupun benda buruk. Benda keji ke benda baik, benda bagus. Cakap-cakap kosong je ke, ataupun mengumpat orang, ataupun memaki hamun orang dan sebagainya, kan? Ataupun mencarut. Kita tak mencarut. Mencarut tahu kan? Mencarut lah. Mencarut ni biasalah orang yang biasa mencarut ni orang yang akal dia pendek. Akal pendek biasa dia mencarut lah. Cakap benda-benda yang tak senonoh, yang bukan-bukan dan sebagainya. Memang dari segi satu sudut memanglah dia sonok cakap benda tu. Tapi daripada satu sudut yang lain, malaikat akan menulis apa perkataan-perkataan yang keluar daripada mulutnya. Kerana salah satu daripada kebinasaan seorang itu disebabkan oleh lidah dia. Lidah ini pula, lidahlah juga boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam neraka itu besok siapa yang banyak buat dosa dengan lidah dia, maka dia akan menggunting lidah dia tadi dengan dia sendirilah gunting. Bila dah putus lidah tu, maka lidah tu bersambung semula. Kemudian dia gunting lagi lah. Itulah berterusan dia. Balasan orang-orang yang banyak melakukan dosa daripada lidah itu. Baik. Jadi min husni islamil mar'i taruhu ma la ya'ni. Termasuk daripada keelokan Islam seorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat pada dia. Apa saja benda manfaat, tak bermanfaat, janganlah kita buat. Tinggalkanlah sebisa mungkinlah. Kalau tercakap ke, tersebut ke, macam mana Ustaz? Kadang-kadang tak sengajalah tercakap, tersebut dan sebagainya. So cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kalangan kita ni tak ada buat dosa dan salah. Semua ada buat silap, kan? Dosa, kesilapan, kesalahan dan sebagainya. So maknanya kalau kita dah terlanjur cakap tu, cepat-cepatlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa lidah yang kita telah ucapkan tadi. Baik. Kemudian yang kelima mengadu domba. Yang kelima ialah mengadu domba ataupun menghasut. Istilahnya dalam bahasa Arab itu ialah namimah. Daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namamun. La yadkhulul jannah namamun. Tak masuk syurga orang yang menggandu domba. Orang yang melaga-lagakan orang yang batu api lah. Orang batu api. Dia pergi si A, dia ceritakan keburukan si B. Dia pergi pada si B, dia ceritakan keburukan si A.
Jadi orang pun akhirnya bergaduh. Dia pergi pada si A menceritakan keburukan si B, ceritakan si B keburukan pada si A. Jadi akhirnya orang pun bergaduh, bertumbuk, boleh orang kata berbunuh-bunuhan lah, sebabkan dosa daripada lidah. Kerana apa? Kerana mengandung domba tadi lah, macam tu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di bawah tu tuan-tuan, Sulaiman bin Daud pernah berkata, iyyaka wan namimah fa innaha ahadu minas sayfi. Jauhkan kamu daripada mengadu domba, kerana dia salah satu daripada pedang. Dia salah satu daripada pedang. Makna kesan daripada lidah ni berat lah. Hasil daripada mengadu domba ni, dia macam pedang. Dia boleh mencantas orang, memotong orang, boleh memenggal orang dan sebagainya. Apa fungsi pedang? Biasanya pedang ni gunakan untuk mempertahankan diri kan, ataupun tak mempertahankan diri pun nak bunuh orang. Dan biasa pedang dibawa dalam peperangan. Zaman sekarang ni kalau pedang ni, kalau tak ada perang, just untuk orang kata pedang ni biasanya untuk hiasannya lah, hiasan, ataupun mungkin dalam raptai tentera ke dan sebagainya. Dia berkawat tu adalah pedang dia berkawat kan. Tapi tak pakai pun pedang dia macam tu. Sebab apa? Tidak ada pergaduhan, tidak ada peperangan dan sebagainya. Macam tu. Tapi kesan daripada pedang tu beratlah. Baik. Jadi Sulaiman bin Daud berkata, iyyaka wan namimah fa innaha ahadu minas sayfi. Jauhilah mengadu domba, kerana dia salah satu daripada pedang. Mana kesan daripada pedang tu buruklah. Walaupun pedang ni pada satu sudut ni baik. Nabi Muhammad SAW sendiri pun ada pedang. Antara pedang Nabi ialah apa? Zulfaqar kan. Zulfaqar ni salah satu pedang Nabi. Banyaklah nama-nama pedang Rasulullah SAW. Tujuan pedang ni untuk mempertahankan diri dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau kita pergi keluar di mana-mana pun bawa pedang, salah lah. Kita pergi Tampin, pergi shopping bawa pedang. Jadi polis pun perhati kan, lain macam yang budak ni kata, ni daripada mana Mamat ni keluar ni tak pernah nampak kan bawa pedang. Silap bulan memang kena tangkap lah kan, salah buat senjata. Baik, seterusnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zanim. Maksudnya tuan-tuan, dan janganlah engkau menurut kemahan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, hammazin masya'in binamim, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan. Itulah perkataan binamim tu, hammazin masya'in binamim, yang suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah hasutan. Manna'in lil khairi mu'tadin asim, yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan agama, lagi yang sangat-sangat berdosa, mu'tadin asim, utullin ba'da zalika zanim, lagi yang jahat kejam, sesudah itu yang terkenal pula jahat dia, terkenal pula jahatnya. Ini ayat ni nak cerita berkenaan PN ataupun kelakuan-kelakuan orang-orang tertentu yang mana mereka punya sifat-sifat buruk lah, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak elok. Antaranya ialah seperti apa tadi tuan-tuan, maknanya suka mencaci, suka menyebarkan fitnah, kemudian suka menghalangkan orang lain buat kebajikan, kemudian lagi yang sangat berdosa, mana suka buat benda tak elok lah, berdosa, kemudian lagi kejam, mutulin ba'da zalika zanim, yang lagi kejam, sesudah itu terkenal pula jahat dia. Bukan je kejam,
terkenal pula jahat, terkenal pula perompak dia. Pantang dia jumpa apa orang kan, semua orang dia ditembak semua orang dibunuh itu antara orang-orang yang zalim lah. Baik. Kemudian Sayyidina Ibn Abbas pernah berkata, marra Rasulullah SAW ala qabraini. Marra Rasulullah SAW ala qabraini. Nabi SAW lalu di atas dua kubur, qabraini. Fa innahuma yu'azzibani. Sesungguhnya keduanya diazab keduanya. Wa ma yu'azzibani fi kabir. Bukanlah kedua itu disesir dengan perkara yang besar. Amma haza fakana la yastatiru min baulihi wa amma haza kana yamsi bin namimah. Adapun yang ini, dia tidak menutup aurat serta membuang air kecil. La yastatir min bauli, mana tidak menutup daripada buang air, mana dia tidak menutup aurat lah ketika membuang air. Wa amma haza fakana yamsi bin namimah. Adapun yang satu lagi itu pula, dia berjalan sambil mengadu domba. Mengadu domba, batu api, melaga-lagakan orang. Sehingga orang sebelum ni orang ngam, orang berkawan baik, disebabkan oleh dia ada, maka dia melagakan dua orang yang baik. Akhirnya orang tu pun bergaduh dan tidak lagi percaya di antara satu sama lain. Dan sirat air bulan boleh sampai apa tadi tuan? Boleh berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, disebabkan oleh orang-orang melagakan tadilah. Dan sebenarnya orang melagakan ni sebenarnya pada satu perbuatan siapa? Syaitan lah yang melaga-lagakan. Sebab tu pula di samping orang tu pula dia ikut nafsu dia. Nafsu dia mungkin dia tak puas hati ke, dia tak suka tengok orang kalau orang baik, dia tak suka. Pantang dia tengok kalau orang baik ni ngam-ngam ni, berkawan baik, dia tak suka. Jadi ada sifat dalam diri jiwa tadi untuk melagakan orang. Macam tu. Jadi akhirat besok maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebabkan orang bergaduh. Baik, kemudian tuan-tuan, Sayyidina Huzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qattatun. La yadkhulul jannah qattatun. Tak masuk syurga orang yang selalu mengadu domba. Sama jugalah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, siraru ibadullah al-masya'una bin namimah al-mufarikuna baina ahibbah. Siraru ibadillahi al-masya'una bin namimah. Sejahat-jahat hamba Allah ialah orang yang suka menyebarkan hasutan ataupun fitnah. Mufarikuna baina ahibbah, yang mana dia akan mufariku, maknanya memisahkanlah. Farqa ni memisahkan, memisahkan ataupun memecah belahkan. Baina ahibbah, di antara kawan yang berkasih sayang. Macam tu dia cakap dia tak sukalah. Tak suka tengok kalau orang-orang tu dengar duduk apa-apa, yang tak suka. Dia akan ada sifat, ini misi orang ni mengumpat saya ni kan. Ni misi orang ni orang kata tak suka dengan saya. Dia ada sifat-sifat macam tu lah. Ada sifat-sifat macam ni lah yang kena buang. Banyak di kalangan kita ni tuan-tuan, kalangan kita ni Melayu ni kadang-kadang suka bergaduh kan, masa lain okey, tak ada nak bergaduh. Masa kita ni pantang je, asyik suka bergaduh, balah dan sebagainya. Sebabnya Malaysia ni banyak dia punya parti politik dia kan. Macam-macam parti politik. Bila tak suka je buat parti baru, tak suka buat parti baru. Itulah dia. Baik, sebab apa di kalangan kita ni memang biasa macam itulah. Jadi kita kena buanglah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tak elok ni, sifat asal dengki di kalangan kita ya. Kalau kita masih ada di kalangan sifat asal dengki, so macam mana kita akan nak jadi orang Islam yang maju? Macam mana kita nak jadi orang yang hebat? So kena buanglah sifat-sifat tak elok tu. Baik. Kemudian orang yang mengadu domba adalah seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang mengadu domba ni di akhirat besok. Dia kata, tajidu man syarran nas yaumal qiyamah indallah za wajhaini allazi ya'tina haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Tajidu, engkau dapati
engkau dapati ataupun kamu dapati, man syarrun nas, orang yang seburuk-buruk manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, innallaha, sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah za wajhaini, orang yang punya dua wajah. Orang punya dua wajah ataupun dua muka. Allazi yatina haula ibajim, yang mana dia datang pada satu kumpulan itu dengan satu wajah, wa haula ibajim, dan datang dengan satu kumpulan lagi dengan wajah yang lain. Dengan wajah yang lain. Jadi akhirnya dia bergaduh lah. Bergaduh bala dan sebagainya. Okey. Kalau zaman nak kata kerajaan, tuan-tuan tengoklah macam mana zaman kerajaan British dulu, zaman kerajaan Melaka dulu kan. Macam mana orang putih ni boleh masuk ke dalam tanah Melayu. Macam mana mereka boleh menguasai tanah Melayu. Orang Perancis kan, seperti Francis Light dan sebagainya kan. So macam mana mereka ni boleh datang ke tanah Melayu? Sebab apa? Di kalangan Melayu sendiri yang bergaduh domba kan. Mereka sini yang bergaduh dengan sama lain. Mereka berebut jawatan. Akhirnya yang tak berjaya jawatan tadi, dia akan pergi jumpa orang putih, pergi jumpa orang Perancis dan sebagainya, minta bantuan kepada mereka. Dan kalau seandainya mereka menang nanti, dapat melampas kuasa balik, mereka akan dijanjikan tanah, dijanjikan tu, janji ni dan sebagainya. Jadi akhirnya kan, mereka menggunakan kuasa asing tadi kan, menyerang orang kita balik, orang Melayu sendirilah. Macam tu. Salah satunya antaranya sifat adu domba lah tu. Domba kan, batu api dan sebagainya. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kemudian para ulama sepakat ataupun ittifaq bahawa mengadu domba adalah berdosa. Mengadu domba adalah hukumnya berdosa. Malahan kemungkinan besar boleh jatuh dosa besar lah. Kerana kesan daripada domba tu akan menyebabkan perpecahan di kalangan orang Islam tu sendiri. Kita jangan fokus Melayu lah, kita fokus pada Islam. Orang Islam sendiri. Kalau ada di kalangan kita ni sifat-sifat yang tak elok, tu yang jadi akan ada pergaduhan, perbelahan dan sebagainya. Kemudian mengadu domba adalah menyebut apa yang diberitahu oleh orang lain kepada orang lain pula dengan niat untuk mengeruhkan hubungan antara mereka dan dengan niat supaya mereka berkelahi. Nampak? Ni niat dia. Semana ada niat yang tak elok. Mana dia beritahu pada orang lain, kepada orang lain tadi dengan niat untuk mengeruhkan lagi hubungan mereka, ataupun mungkin hubungan mereka sebelumnya baik, ataupun mungkin hubungan mereka sebelum ni memang keruhan, tak baik. Mungkin ada usia faham sesuatu masalah, jadi masuk pula orang yang ketiga ni. Jadi si A dengan B ni memang dah tahu dah hubungan dia keruh, tak elok hubungan dia. Masuk pula si B ni pula, si C pula masuk, dia tambahkan keruh lagi, dia kacau lagi lah situ kan. Dia kacau lagi, jadi orang kata jadi batu api tu, jadi parah lah keadaan dia tu. Baik, kemudian jika menyebut apa yang ditahu oleh orang lain kepada orang lain dengan tujuan nasihat, maka dia menjadi wajib. Ia tidak termasuk dalam kategori mengadu domba yang dilarang. Berbeza tuan-tuan. Kalau kita bertahu contohnya si A dengan si B bergaduh, jadi masuk si C. Si C ni dia akan jumpa si A, lepas tu jumpa si B, dengan tujuan bagi nasihat. Dia jumpa si A, dia bagi nasihat pada si A supaya janganlah bergaduh dengan si B. Baiklah, kata memaaf-maafkan antara satu sama lain. Lepas tu dia pergi pula si B pula beritahu, maafkanlah si A, janganlah bergaduh, jangan berbalah. Ni tujuannya baik, bagus. Ini adalah benda yang baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala pula, insya-Allah. Baik, kemudian tuan Imam Ahadad. Imam Ahadad ni dia mengarang kitab An-Nasihah Ad-Diniyah. Dalam bahasa Melayunya nasihat agama dan juga wasiat iman. Imam Ahadad menyebutkan bahawa antara jenis namimah, hasutan yang paling buruk dan amat berat dosanya ialah perbuatan hasutan pada syaitan. Sultan. Perbuatan hasutan pada sultan.
atau pemerintah. Dan seumpamanya, orang yang menghasut sultan atau pemerintah itu bertujuan untuk menganiaya orang lain, seperti merampas hartanya atau menimpakan satu bencana ke atasnya, dosa orang ini berlipat kali ganda. Selepas dikira berdosa membuat hasutan ke atas orang ramai. Nampak? Sebab apa tuan-tuan sultan ni jangan dihasut? Sebab sultan kalau hasut dia punya tindakannya tu lagi zalim. Berbeza dengan rakyat biasa kan? Berbeza dengan rakyat biasa. Kalau sultan ni buat mengambil tindakan, kemungkinan orang tu akan tangkap lepas tu sumbatlah penjara, dipukul dan sebagainya, tak dibagi makan dan sebagainya. Kerana sultan dia ada bala tentera dia, pasukan keselamatan dia. Jadi kalau seandainya sultan tu dihasut, sudah tentu tindakannya biasanya bunuh lah. Kalau tak penjara pun bunuh, tak penjara pun bunuh. Itu lagi berat lah. Itu sebabnya jangan kita menghasuti sultan. Itu sebabnya sultan mesti ada orang-orang yang berhampiran dengan dia, yang boleh memberi nasihat kepada sultan itu. Saya ada satu kisah tuan-tuan berkenaan dengan menghasut ni. Riwayatkan bahawa ada seorang soleh. Ada seorang soleh tuan-tuan, dia ni sentiasa duduk di sisi raja dan memberi nasihat pada raja. Dia ni macam orang kepercayaan raja lah, orang soleh ni. Saya petik kitab ni daripada kitab Isyarul Ibad. Dia ada seorang lelaki soleh ni, dia ni duduk dengan raja. Maknanya dia sentiasa bagi nasihat pada raja, bagi tazkirah pada raja dan sebagainya. Kemudian dia selalu berkata, wahai raja, dia kata, naklah selalu berbuat baik. Dengan sebab perbuatan baik, maka sesungguhnya orang berbuat baik memadainya perbuatan kebaikannya. Maka kebaikannya itu dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tuan ni sebagai raja, tuanku raja, sebabkan tuanku raja, tuanku sentiasa buat baik. Kalau tuanku buat baik, tak zalim orang, maka rakyat pun tak zalim terhadap orang lain. Kalau tuanku buat zalim, maka rakyat pun akan buat zalim di antara satu sama lain, tuan-tuan. Jadi sebabkan orang soleh ni dia sentiasa bagi nasihat pada raja, tiba-tiba tuan-tuan ada seorang jahil. Orang jahil ni didengkikan dengan orang soleh tadi, dan dia berbuat helah untuk membunuh orang soleh tu. Dia buat helah macam mana cara supaya orang soleh ni yang bagi suka pada nasihat ni raja ni supaya dibunuh. Maka dia buat helah, dia pergi kepada raja dan dia kata pada raja, sesungguhnya dia si budak si orang itu menyangkakan bahawa engkau mempunyai mulut yang busuk. Tanda demikian apabila kamu dekat dengan dia, maka dia akan meletakkan tangan di atas hidungnya supaya dia tidak mencium akan bau tuanku lah. Jadi orang jahil ni dia pergi dekat raja tu, dia kata kat raja, wahai tuanku, dia kata, sebenarnya kan si Ali tu kan yang suka bagi nasihat raja tu kan, sebenarnya dia ada niat tak baik dengan tuanku. Dia kata tanda dia niat tak baik dengan tuanku ni ialah apabila dia dekat dengan tuanku, dia akan tutup mulut, dia kata, untuk menunjukkan bahawa tuanku ni mempunyai bau badan ataupun bau mulut yang busuk lah, bau mulut yang busuk. Jadi dia akan, bila dia cakap dengan tuanku tu, dia akan tutup mulut dia. Ya ke? Kata dia tu. Ya, dia kata. Maka selepas tu tuan-tuan, maka raja tadi memikirkan apa yang dikata oleh lelaki yang jahil tadi, yang mendengkikan kepada orang soleh tadi lah. Dia kata pada lelaki yang jahil itu, yang nak mendengki tadi, dia kata, bedalah kamu supaya aku dapat memikirkan apa yang kau cakap tadi. Baik, kemudian lelaki yang jahil tadi menjemput lelaki yang soleh itu datang ke rumahnya. Lelaki yang jahil tadi, yang nak mendengki dengan orang soleh tadi, yang dia bercadang nak supaya orang soleh itu dibunuh, maka dia jemputlah lelaki soleh itu datang ke rumah. Tuan, dia kata, datanglah ke rumah.
Ada apa? Alah saja datang ke rumah, kan? Makan-makan dan sebagainya. Maka orang soleh itu datanglah. Sampai ke rumah orang yang mendengki tadi, cadang nak dengki tadi, maka dia menghidangkan kepada laki soleh itu bawang putih. Mana satu benda yang berbusuk lah. Dihidang kepada orang tu makan bawang putih. Kemudian laki tadi pun makanlah bawang putih tadi. Selepas dia makan bawang putih, selepas dia makan menerima layan sebagai tetamu di rumah orang dengki tadi kan, lelaki dengki tadi, maka dia pun pergilah menuju ke istana. Sampai di istana, kebiasaan dia akan bagi nasihat pada raja. Raja tadi dah beritahu dah orang dengki tadi. Dia kata akan datang ni, dia kata lelaki soleh ni dia akan cakap mengatakan tu, dia akan tutup mulut dia kata. Kenapa tutup mulut? Kerana dia terbau bau busuk pada mulut tuanku lah. Gitu kan. Maka akhirnya lelaki soleh tu pun datanglah. Setelah dia makan bawang tadi, dia pun datanglah ke rumah raja tadi kan, ke istana raja. Kemudian lelaki tu keluar kepada raja dan pergi kepada raja. Kemudian raja pun berkata, dia pun berkata pada raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik pada engkau, wahai tuanku. Sebagaimana dia suka bagi nasihat pada raja, dia akan bagi nasihat lagi. Maka raja pun kata, dekatlah pada aku. Dekatlah datang pada aku. Maka ketika dia dekat dengan raja tadi, maka dia menutup mulut dia. Tutup mulut dia. Bila dia tutup mulut, raja pun perasan. Jadi benarlah apa yang cerita orang lelaki yang sebelum ni, yang nak berdengki dengan yang soleh tadi lah. Dia kata, maka dia mendekati lalu meletakkan tangannya di atas mulutnya kerana takut raja mencium akan bau bawang putih yang ada pada dia. Dia kan makan bawang putih tadi. Jadi dia tak nak raja tercium bau mulut dia. Sebenarnya bukan dia tutup mulut tu kerana bau mulut raja tu busuk, bukan. Tapi sebabkan bau mulut dia yang busuk, tak nak raja itu terbau akan mulut dia. Maka kata raja dalam hati dia, aku tak nampak simpulan itu melainkan bercakap benar. Mana lelaki yang sebelum ini, aku tak nampak mesti dia cakap benar ni. Apa yang berlaku seterusnya tuan. Maka selepas itu kan, maka raja pun menulis satu surat. Tulis surat kan, kepada dia punya macam yang suka memancung orang ni lah. Yang mancung, mana kalau ada orang salah ke, raja kata ni orang ni kena hukum bunuh, maka dia akan dibagi pada lelaki itulah. Mana-mana orang yang bersalah, dia dapati bersalah, maka raja perintah pergi jumpa orang tu, dan potonglah kepala dia macam tu. Maka raja pun menulis surat lah. Kemudian surat itu dibagi kepada orang lelaki soleh itu. Dan lelaki soleh itu tak tahu kandungan surat itu. Tak tahu apa kandungan surat itu kan. Kandungan surat itu dia kata, apabila datang kepada kamu tuan punya surat ini, maka sembelihlah dia, lapahlah kulitnya dan isikan jerami ke dalamnya dan hantarkan kepadaku, kata raja tadi. Itu kandungan surat tadilah. Dibagi pada lelaki soleh itu. Lelaki soleh itu pula kena bagi surat itu kepada orang yang tugasnya memancung kepala tu. Lelaki soleh itu tak tahu kandungan surat itu. Jadi kandungan suratnya nyatakan bahawa apabila datang kepada kamu tuan surat ini, yang bawa surat ini, yang lelaki soleh itulah, maka sembelihlah dia dan lapah kulitnya dan isikan jerami ke dalamnya dan hantarkanlah kepadaku. Maka lelaki soleh itu mengambil surat itu dan keluar, maka dia bertemu dengan orang yang menghelah dia tadi. Jadi sebelum lelaki itu, orang soleh tadi menghantar surat itu pada yang tukar pancung kepala ni, entah macam mana lelaki yang dajjal dia tadi, yang makan apa tadi, makan bawang putih tadi, lelaki itu minta pula surat itu. Lelaki itu pergilah minta surat itu. Lelaki itu pun tak tahu kandungan surat itu. Tak tahu. Maka
lelaki soleh itu mengambil surat itu dan keluar, maka dia bertemu dengan orang yang menghilahnya. Maka katanya, surat apa ini? Maka katanya, tulisan raja untukku dengan satu pemberian. Mana raja bagi aku surat ni lah. Dan surat ni mesti dibagilah kepada yang tukang potong kepala tadi. Maka lelaki yang mendajalkan dia tadi, yang memfitnahkan tadi makan bawang tadi, maka dia kata, bagikan surat kepada aku, dia kata. Bagi surat kepada aku. Maka katanya, ia bagi kamu. Maka lelaki soleh tu, tak apalah, kau ambil lah. Yang lelaki soleh pun tak tahu kisah kandungan dia. Yang lelaki mendajal tu pun tak tahu juga kisah kandungan dia. Maka dia mengambil surat tadi dan lalu pergi dan menuju kepada yang tukang potong kepala, yang raja perintahkan tu. Maka kata pekerja tadi, yang tukang potong kepala tadi, dia kata, pada surat kamu ini menyatakan bahawa aku mesti menyembelih kamu dan juga melapah kamu. Masya Allah. bila surat tu dia dah ambil, yang daripada lelaki soleh tu, kemudian dia bawa surat kepada pekerja raja yang memang tugasnya potong kepala kan. Maka dia kata, surat ni memintakan kepada kamu, pada aku, supaya aku potong kepala kau, dia kata. Dan juga melapah akan badan engkau. Maka lelaki yang mendajalkan tadi, dia kata, surat ni bukan aku punya, dia kata. Salah rasanya. Ini bukan aku punya ni. Surat ni bukan ditujukan pada aku ni. Silap ni kan. Ya Allah, maka urusanku, tak apalah, kau bagi suratku ni, kau surat tu balik, biar aku pergi jumpa raja. Kata lelaki yang mendajalkan tadi lah. Maka si yang tukang potong kepala tadi, tak boleh, dia kata. Tak boleh. Maknanya kalau surat dah sampai ke aku, maknanya ini perintah raja. Perintah raja tak boleh dibangkang, dia kata. Perintah raja tak boleh dihalang. Maka lalu dia pun penggal lah kepala orang tu, lelaki yang mendajalkan yang lelaki soleh tu. Matilah dia. Kemudian dilapahlah kulit dia. Dah lapah kulit, maka dimasukkan dalam jerami dan dihantarkan kepada raja. Lelaki yang mendajalkan itu. Kemudian lelaki soleh itu kembali pada raja, dan seperti biasanya dia berkata seumpama yang biasa dia cakap pada raja. Maka raja pun heran. Dia kata, kau hidup lagi, dia tu. Dia kata. Dan lelaki soleh itu datang balik pada raja. Raja pun terkejut. Macam mana kau boleh hidup lagi, dia tu. Apa pula Tengku? Apa yang berlaku, Tengku, dia kan? Bukankah aku dah perintahkan pada pekerjaku supaya engkau dipenggal kepala, supaya engkau dibunuh, dia kata. Ya ke, Tengku? Kau tak tahu, kau tak baca kau surat tu yang kau bagi tu? Aku tak baca, Tengku. Habis kau bagi kat siapa? Aku bagi kat si Mamat, dia kata, si Ali. Kan? Baik. Kemudian maka raja heran. Kemudian dia tanya, apa yang dibuat dengan surat itu? Katanya, si fulan itu bertemu dengan aku dan meminta surat itu pada aku, maka aku berikan pada dia. Maka kata raja, si fulan itu menyebutkan kepadaku bahawa engkau menyangkakan aku mempunyai bau mulut yang busuk, dia kata. Si fulan tu, si fulan itu yang telah mati kena bunuh tu, dia ada mengadu pada aku. Dia kata, kau cakap mulut aku ni busuk, kata raja. Tak ada, Tengku, dia tu. Aku tak ada cakap yang mulut Tengku ni busuk. Habis hari tu yang kau tutup mulut tu kenapa? Aku tutup mulut tu sebab aku makan bawang, Tengku. Ya ke? Kau makan bawang kat mana? Kat rumah si Ali lah, dia kata. Yang kena bunuh tu, iyalah. Patutlah dia kena bunuh, dia kata. Patutlah kena bunuh, dia kata. Maka raja kata, dia memberi aku makan bawang. Lelaki soleh itu kata, dia memberi aku makan bawang, maka aku tak suka engkau mencium bau bawang. Katanya raja lagi, benarlah engkau. Oleh itu kembalilah pada tempat engkau. Maka orang yang jahat telah pun menerima akan kejahatan dia. Masya Allah. Jadi yang jahat tadi dah terimalah kejahatan balasan dia. Sebab apa? Dia dengkikan orang soleh tu. Nampak? Tu janganlah kita dengki. Faham tak cerita tu kan? Faham tu kan? Nampak? Dia nak dajalkan orang.
Dia nak dajalkan orang, akhir dia kena dajal balik. Akhir dia kena bunuh. Masya Allah. Itulah yang berlaku tuan. InsyaAllah seterusnya. Kemudian 103. Baik, 103, sikap orang mukmin sebenar ialah tidak terus mempercayai apa sahaja berita yang disampaikan oleh orang lain. Begitu sahaja. Dia hendaklah bertabayun. Ini bertabayun tu. Apa mana tabayun tu kan? Tabayun ayat Quran tu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang pada kamu orang fasik bawa berita, maka naklah fatabayyanu, tabayun. Apa maksud tabayun? Maksud tabayun ialah menyelidiki dahulu berita atau maklumat tersebut sebagaimana perintah Allah Ta'ala, surah Hujurat tu. Jangan kita main cepat dan bertindakan. Tak tahu ujung pangkal, tiba-tiba dah kita maki hamun orang, marah orang, fitnah orang dan sebagainya. Sebab apa? Kita tahu cerita apa-apa. Sebabnya kita kena tapis dulu, tanya dulu, tanyakan orang tu balik, betul tak cerita ni saya dengar, ada orang cakap kau ni macam ni sini, betul ke? Saya dengar berita orang menyatakan bahawa kau ni ada buat benda ni, buat ni dan sebagainya, betul ke? Kita pergi tanya orang tu balik, betul tak ada buat? Dia kata tak ada buat, ni semua fitnah, dia kata. Nampak? Jadi kalau seandainya kita terima cakap orang tadi, sudah tentu mungkin kita akan pukul dia, kan? Mungkin kita akan mana kita mengambil satu tindakan tak elok lah kepada orang itu. Faham kan tuan-tuan? Seterusnya, antara maksiat lidah yang lain ialah termasuk khianat. Khianat. Antara maksiat lidah yang ini ialah termasuk khianat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullah, jangan kamu khianati Allah Ta'ala, wa rasul dan rasulnya, wa tahunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati akan amanah-amanah kamu, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Setiap benda yang kita dalam kehidupan kita ni, kita biasa dibagi amanah. Kita dibagi amanah. Jadi jawatan kuasa surau pun amanah, jawatan kuasa masjid amanah, jawatan kuasa kampung, taman pun amanah. Betul tak? Itu semua amanah. Anggota badan kita pun amanah. Mata amanah. Betul tak? Jangan kita ingat jawatan yang amanah. Tidak. Mata amanah, telinga amanah, mulut amanah, tubuh badan amanah, tangan kaki semua amanah. Anak-anak amanah, isteri amanah. Betul tak? Harta benda yang diminta kita jaga itu semua amanah. Jadi sebenarnya banyak amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga ataupun pemegang amanah, dan kamu akan ditanya tentang amanah yang kamu jaga. Adakah kamu telah menunaikan amanah tersebut? Baik. Dan hadis terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utmina khana. Tanda munafik ada tiga. Pertama, idza haddasa kadzaba, apabila dia bercakap-cakap berbohong. Bercakap bohong. Walaupun ada tempat-tempat tertentu dibolehkan kita berbohong. Contohnya mendamaikan orang bergaduh, boleh berbohong. Tapi tak semua tempat kita boleh bohong. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mengkhianati janji. Wa iza utmina khana, bila dia amanahkan dia mengkhianati amanah. Apabila ada tiga-tiga ni tuan, maka orang ni dikatakan munafik tamun. Munafik tamun mana munafik yang sempurna. Habis kalau dia buat satu, ustaz, macam mana?
ataupun dia buat dua daripada tiga, macam mana Ustaz? Dia dikatakan munafik naqis. Munafik juga tapi kurang munafik. Kurang munafik dia. Habis munafik yang sempurna macam mana? Bila dia buat tiga-tiga. Bercakap pemongak, berjanji pun tak pernah tunaikan janji. Lepas itu bila amanah pun hianati amanah. Maknanya munafik sempurna. Gitu. Naklah kita jauhkan sifat-sifat munafik. Kemudian yang ketujuh bersaksi palsu. Dia jadi saksi tapi pembohong. Kan, wallahi wabillahi watallahi, saya nampak. Wallahi wabillahi tallahi, saya lihat. Sedangkan dia tak nampak pun. Dia tak ada pun kat situ masa tu. Saja buat cerita kan. Tapi sanggup bersumpah tu. Sebab apa dia nak dajalkan orang tu, dia sanggup sumpah. Daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada bapanya, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbari kabair. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Salasan. Asyirku billah, hukukul walidaini, syahadatuz zur, au qauluz zur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam muttaqian fajalasa. Famazala yukadiruha hatta kunna laitahu sakata. Kami pernah berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu mahu aku beritahu pada kamu tentang dosa besar yang paling besar? Kunna inda Rasulillah, satu hari kami duduk sama dengan Nabi. Faqala, maka dia berkata, ya. Nabi kata, ala unabbiukum bi akbari kabair, nak tak aku cerita pada kamu dosa yang paling besar? Dosa besar apa tu lagi besar lagi? Nak tak aku cerita pada kamu? Nabi kata sebanyak salasan sebanyak 3 kali. Kemudian apa Rasulullah kata? Yang pertama, asyiriku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, uququ walidaini, derhaka kepada dua ibu bapa, derhaka pada mak ayah. Yang ketiga, syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu ataupun qauluz zur, cakap benda yang tipu lah. Cakap benda tipu, palsu ataupun tipu. Wa kana Rasulullah SAW, adalah baginda Rasulullah SAW masa itu muttaqian. Masa tu Nabi bersandar, kemudian Nabi duduk. Masa Nabi cerita tu, masa tu bersandar, kemudian lepas tu pajalasa Nabi pun duduk. Famazala yukadruha hatta kunna laitahu sakata. Senantiasalah Nabi ulang-ulang benda tadi. Ulang kan, cakap-cakap benda tadi kan. 3 dosa tadi, dosa yang sebesar-besar dosa tu, Nabi selalu ulang. Nabi ulang-ulang kan. Famazala yukadruha, senantiasa Nabi tu ulang-ulangkan dia. Hatta sehingga kami berkata, semoga Rasulullah SAW itu diam, berhenti daripada menyebut benda tu lagi. Mudah-mudahan Nabi berhentilah. Kami dah tak tahan nak dengar ni kan. Panas dengar kan. Panas dengar lah benda tu ialah. Tapi itulah Rasulullah selalu ingat kan para sahabat, supaya janganlah buat benda tu. Pertama, syirik pada Allah, dosa besar. Yang kedua, uququ walidaini, derhaka kepada dua ibu bapa. Tengoklah kalau orang derhaka pada ibu bapa macam mana. Kat dunia lagi kadang-kadang Allah Ta'ala dah balas lah. Kat dunia dah balas, belum dalam kubur lagi, belum akhirat lagi. Kemudian syahadatuz zur, saksi palsu. Dengan dia jadi saksi palsu, orang yang bersalah boleh terlepas. Orang bersalah boleh terlepas, ataupun orang tak bersalah boleh bersalah, hasil daripada saksi palsu. Sebab hakim dia akan tengoklah. Hakim tengok, dia tengok sumpah tu. Sumpah orang yang jadi saksi tu macam mana. Kalau orang saksi tu sanggup bersumpah, wallahi wabillahi tallahi, dia kata, aku nampak dia buat. Jadi hakim pun dengarlah cakap saksi tadi.
Sebab hakim dia tengok pada zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Kami hukum pada benda zahir. Tapi sebaik-baiknya hakim kan, hakim panggillah saksi yang lain. Jangan saksi tu seorang aja. Hakim pun kenalah. Hakim ni biasa, hakim kan bijak. Biasa hakim dia tak akan panggil seorang saksi. Dia akan panggil lagi saksi-saksi yang lain. Paling tidak pun mungkin 10 orang saksi, 20 orang saksi dan sebagainya. Untuk dengar keterangan-keterangan mereka, barulah hakim tadi boleh buat keputusan. Sama ada benda tu benar-benar berlaku ataupun tak berlaku. Adakah fitnah dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, berita bohong. Habis dah? Cukup tuan? Dah kan? Nasi syarat kan? Nah. Okey, sampai situlah tuan-tuan perbincangan kita malam ini. Yang ke-8, berita bohong. Buhtanun. Buhtan ni berita bohong lah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Tanda situlah tu. Saya buka pertanyaan kalau ada nak bertanya apa-apa sebelum saya tutup. Ada tak? Ada? Tak ada. Tak ada tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafi'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatai alim nawlana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahana arifin. Allahumma yassir lana umurana bi qulubina wa abdina wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakhish syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kum taqabbal ya karim. Bukan, okay. Apa yang sakit tu? Apa yang sakit?